Okey, dah. Okey, nampak ni? 9.2 pecutan. Nampak? Nampak. Nampak cikgu. Terima kasih. Kita sambung. Kalau sebelum ni kamu belajar laju. Formula laju sama dengan jarak per masa. Laju sama dengan jarak per masa. Contoh nota yang cikgu cakap tadi kan, tip belajar. Kamu tulislah formula-formula dalam satu buku, jadikan nota senang. Nak refer lah, tak payah nak belek. Laju sama dengan jarak per masa. Ini kita sambung pecutan. Pecutan dan nyah pecutan. Okey. Baca dulu ni. Kata pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Laju larian semakin bertambah apabila mereka mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian. Pengurangan laju terhadap masa dinamakan nyah pecutan. Nyah pecutan tu adalah pengurangan laju. Pecutan tu maksudnya laju tu makin bertambah lah pecutan. Kalau nyah pecutan maksudnya laju tu makin berkurang. Tu adalah pecutan dan nyah pecutan. Dan kalau kamu lihat pecutan ni, ia adalah peningkatan laju terhadap masa. Dalam buku teks ni dia tak ada tulis formula pecutan. Okey, ni formula pecutan ni. Pecutan. Sama dengan laju akhir AK tolak laju awal AW per masa. Ni adalah formula pecutan. Laju akhir tolak laju awal per masa. Cikgu ulang. Pecutan sama dengan laju akhir L. L tu laju, AK tu akhir lah. Tolak laju awal. L tu laju, AW tu adalah awal per masa. Okey. Okey, perubahan laju boleh dikenal pasti dengan menghitung perbezaan di antara laju akhir dengan laju awal. Perbezaan antara laju akhir dengan laju awal. Sebab itulah laju akhir tolak laju awal. Bezakan tolak kan. Sesuatu objek yang bergerak dalam gerakan linear mengikut arah tertentu. Daripada aktiviti sebelah, peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan dan pengurangan kelajuan terhadap masa ialah nyah pecutan. Peningkatan kelajuan ialah pecutan dan pengurangan kelajuan ialah nyah pecutan. Maka pecutan dan nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan masa. Jadi pecutan ni adalah laju per masa. Laju akhir tolak laju awal per masa. Okey, kita lihat contoh 13. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 120 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Okey, pegun. Keadaan pegun. Keadaan pegun ni apa keadaan pegun? Keadaan pegun kamu lihat sini. Perhatian ni. Perhatian ni.
Keadaan pegun ialah keadaan objek yang tidak bergerak. Kalau dia kata keadaan pegun, maksudnya objek tu tidak bergerak. Bila dia tidak bergerak, kedudukan dia statik je, maksudnya kelajuan objek adalah sifar. Bila tak bergerak, kelajuan kamu sifar lah, kosong, tak bergerak. Macam tu maksud dia. Okey, sekarang kita nak hitung pecutan. Dia kata formula pecutan. Pecutan P lah. Sama dengan laju akhir tolak laju awal per masa. Okey, laju akhir dia berapa laju akhir? Laju akhir dia adalah, laju akhir dia. Hello? Berapa laju akhir dia? 120. 120 kilometer per jam. Tolak. Laju awal dia berapa laju awal dia? Kosong. Kosong. Sebab dia pegun. Kosong. 0 kilometer per jam bahagi dengan masa dia. Masa dia berapa masa? Masa dia berapa masa? Berapa masa daripada 0 kepada 120? Berapa masa yang dia ambil? Hello? Hello? 6 saat. 6 saat. Okey. Ni adalah pecutan lah. 120 km per jam tolak 0 km per jam per 6 saat. 6 saat. Sekejap. Okey. Kemudian kamu lihat 120 tolak 0 dapat 120 lah. Kilometer per jam bahagi 6 saat. Kemudian kamu lihat unit dia, unit masa dia kalau kat sini jam. Kat sini adalah saat. Dia berbeza. Sebabkan dia berbeza, kamu kena samakan dia lah. Kamu kena tukar jam kepada saat. Macam mana nak tukar? 120 kilometer per jam maksudnya ia adalah 120 kilometer per 1 jam. Jadi kamu nak tukarkan dia kepada kilometer per saat. Okey. 120 yang atas ni kilometer. Sama kan? Jadi kamu salin balik 120 ni. 120. Yang bawah ni jam. Yang ini saat. Kamu kena tukarlah jam ni kepada saat. Jadi 1 jam berapa 1 jam? 1 jam berapa minit? Semalam cikgu tulis. 60. 1 jam ulang balik. Sama dengan 60 minit. Kemudian 1 minit sama dengan 60 saat kan. Jadi kamu buat carta alih dia. Jam, minit, saat. Jam kepada minit, kecil kepada besar. Darab lah. Darab 60. Minit kepada saat. 1 kepada 60. Kecil kepada besar. Jadi darab lah. Darab 60. Jadi songsang dia saat kepada minit bahagi 60. Minit pada jam bahagi 60. Jadi kamu nak tukar jam kepada saat. Jam kepada saat. Jadi kamu kena darab 60 darab 60. Jadi 1 ni darab 60 darab 60.
Jadi kamu tekan kalkulator. 120 bahagi kurungan lah. 1 darab 60 darab 60. Dapatlah 0.033. Dapatlah 0.033. Unit dia kilometer per saat. Okey. Jadi kamu dah tukarkan 120 km per jam ni, kamu dah tukarkan kepada 0.033 km per saat. Jadi kamu tulis balik, gantikan yang kamu tukar tu. 120 km per jam, kamu tukar jadi 0.033 km per saat bahagi dengan 6 saat. Jadi ambil kalkulator. Kamu tekan je 0.033 tu bahagi 6. Dapatlah 5.55. Ini ya. 0.033 bahagi 6. Oh, dia tulis macam ni. 5.5. 5.5 darab 10 kuasa negatif 3. Kalau dia tulis macam ni, maksudnya 5.5 ni, perpuluhan ni sebabkan ni negatif 3. Negatif kamu gerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Perpuluhan dia kat sini. Sini letak kosong, sini letak kosong, sini letak kosong. Jadi sifar perpuluhan sifar 5, 5. Okey. Unit dia adalah ini. Kilometer per saat per saat. Kilometer per saat per saat. Unit dia. Ataupun kamu boleh tulis saat ni kamu boleh naik ke atas. Kamu tulis kilometer per saat kuasa 2. Ni adalah unit unit laju lah ni. Kilometer per saat kuasa 2 ataupun kilometer per saat Itu unit laju. Unit laju, unit pecutan. Okey, boleh? Faham? Pecutan. Faham tak ni? Boleh? Boleh. Ulang, pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal per masa. Kamu tolaklah laju akhir dia berapa, tolak laju awal bahagi masa. Kemudian kamu lihat unit dia tu. Kalau contoh ini unit dia jam. Yang ke atas jam, yang kat bawah ni adalah saat. Ni jam, ni saat. Dia berbeza. Jadi kamu tukar, jadikan jam tu pada saat. Bila dah sama, saat-saat, kamu kira. Kemudian tulis unit dia. Kilometer per saat kuasa 2. Macam tu je. Okey. Okey, seterusnya. Contoh 14. Kita lihat contoh 14. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun. Keadaan pegun maksudnya berapa laju dia kalau keadaan pegun? Kosong. Kosong. Dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam 5 saat. Berapa pecutan motosikal itu? Ini mudah ni, dia soalan direct ni. Contoh 14. Pecutan. Tulis dulu formula pecutan. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal per masa. Kemudian kamu masukkan je. Laju akhir dia 20 meter per saat. Laju awal dia, keadaan dia pegun. Jadi dia tak bergerak. Jadi lajunya adalah 0 meter per saat.
bahagi dengan masa. Masa dia 5 saat. 20 tolak kosong, 20 lah. Meter per saat per 5 saat. Sebabkan yang ni masa dia sama, saat-saat. Jadi kamu boleh terus bahagilah. 20 bahagi 5, 4. Jadi unitnya adalah meter per saat ataupun meter per saat kuasa 2. Cikgu, kenapa macam ni? Cikgu tunjuk Kenapa ada kuasa 2? Kita balik kepada basic dia. Meter per saat, kan? Per saat. Jadi, meter per saat. Kemudian bahagi. Kita tukar darab. Kemudian saat ni adalah per 1. Bila tukar darab, dia terbalik. 1 ni di atas, saat yang ke atas ni di bawah. Saat per 1, bila kita tukar darab jadi 1 per saat. Jadi bila darab ni, M darab 1, M per S darab S kuasa 2. Sebab itulah meter per saat kuasa 2. Basic ni. Jangan pening-pening. Okey, jadi pecutannya adalah 4 meter per saat kuasa 4 meter per saat kuasa 2. Okey, boleh. Mudah. Okey, kita tengok. Tu pecutan. Tengok seterusnya. Okey. Ni soalan yang sama ni. Soalan sama. Selepas brake ditekan, kelajuan motor itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Daripada pegun, daripada kosong dia bergerak sampailah kelajuan dia 20 meter per saat. Kemudian dia pun ada traffic light. Dia pun tekan brake. Bila dia tekan brake, motosikal dia tu berhentilah. Berhenti jadi sifar dalam masa 4 saat. Jadi berapa pecutan motosikal itu? Sama juga. Tulis formula. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal per masa. Laju akhir dia berapa laju akhir? Laju akhir dia, dia berhenti kan? Dia berhenti. Jadi laju akhir dia kosong. Meter per saat. Laju awal dia 20 meter per saat. Masa dia 4 saat. Jadi kosong tolak 20, negatif 20 meter per saat bahagi 4 saat. Negatif 20 bagi 4, negatif 5 meter per saat kuasa 2. Pecutan dia, kalau kamu lihat pecutan dia ni adalah negatif 5. Yang cikgu nak fokuskan ni ada negatif. Maksud negatif, ia adalah semakin berkurang. Pecutan dia semakin berkurang lah. Faham tak? Bila ada negatif. Kalau contoh sebelum ni, mana? Contoh sebelum ni, pecutan dia positif 4 meter per saat kuasa 2. Kalau positif, kelajuan dia meningkat. Macam tu. Kalau yang ni, pecutan dia negatif. Kalau pecutan dia negatif, maksudnya kelajuan dia menurun. Okey, faham? Kemudian kamu tengok ni. Ni penting ni. Maka nyah pecutan motosikal itu ialah 5 meter per saat kuasa 2. Kenapa sini positif?
sini negatif. Ada beza tu. Kamu lihat ni. Perhatian tu. Perhatian. Kalau kamu guna pecutan. Ia adalah negatif 5 meter per saat kuasa 2. Bila pecutan, kamu guna pecutan, negatif ni maksud dia pengurangan pecutan dah. Kalau kamu tulis nyah pecutan, bila kamu guna perkataan nyah pecutan, kamu tak boleh tulis negatif. Kamu tulis positif. 5 meter per saat kuasa 2. Kenapa? Contohlah sinilah. Pecutan, negatif ni dah melambangkan dia pengurangan pecutan. Tetapi bila kamu guna nyah ni maksudnya dah kurang lah. Contohlah bahasa Melayu lah. Nyah kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Maksudnya pergi. Maksudnya kurang lah. Nyah kamu daripada sini. Maksudnya kalau ada 5 orang, nyah seorang tak? Jadi 4. Dah jadi kurang kan? Jadi bila kamu guna perkataan nyah pecutan, perkataan nyah, jadi nombor kamu adalah positif. Macam tu je. Faham? Ada tak masalah? Ada masalah? Tak ada. Ada. Bagus. Mudah ini. Ini contoh 15 penukaran unit. Kita lihat penukaran unit. Pening juga ni. Penukaran unit. 12-4 minit. Tukarkan 40 meter per minit kepada kilometer per minit. Tulis balik. 420 meter per minit kita nak tukarkan kepada kilometer per minit. Okey. Kemudian kamu bandingkan. Meter tukar kepada kilometer. Meter nak tukar kepada kilometer. Macam mana? 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi buat carta alih kilometer, meter. 1 kilometer 1000 meter. 1 kepada 1000. Makin besar jadi darab lah. Darab 1000. Jadi meter kepada kilometer songsang. Jadi kena bahagi 1000. Jadi bahagi 1000. Jadi tulislah. 420. Bahagi 1000. Bahagi 1000. Kemudian cek yang kedua. Sini minit, sini minit. Sama. Bawah pun minit, sini pun minit. Sama. Jadi tak boleh tukar dah lah. Jadi ni 1 minit ni per 1 lah. Per 1. Dah tak ada tukar kilometer je. Jadi kamu tekan je kalkulator. 420 bahagi 1000 sama dengan bahagi 1. Bahagi 1 ni sama je lah. 0.42. Jadi 0.42 kilometer per minit kuasa 2. Macam tu lah. Kalau kamu lihat ni, pening kalau kamu lihat ni.
Buat yang simple-simple je, bandingkan. Nak tukar apa. Kalau contoh yang ni, meter tukar kepada kilometer je lah. Yang bawah ni minit sama kekakan. Yang bawah ni minit sama kekakan. Jadi kamu hanya tukarkan apa yang perlu tukar je. Yang lain kekakan, tekan kalkulator dah dapat jawapan dia. Okey, faham ni penukaran unit? Penukaran unit. Boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh. Alhamdulillah. Kemudian boleh tengok lah ni contoh 16. Contoh 16. Tengok sendiri. Contoh 17. Study sendiri. Cuba fahamkan sendiri. Sebab basic tu cikgu dah ajar. Kemudian kamu tengok sendiri, cuba fahamkan sendiri. Tak faham, kita boleh bincang kelas seterusnya pada hari Jumaat. Dah habis. Tak ada. Buat latihan ni. Jom cuba 9.2, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak faham, kita boleh bincang lah. Nanti cikgu akan post kembali gambar latihan yang perlu dilakukan. Yang mana belum isi kehadiran tu, boleh isi kehadiran di ruangan chat. 22 orang. Cikgu post sekali lagi. Kehadiran di ruangan chat, boleh isi. Okey, tamatlah kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada hari Jumaat. Okey, kita tamatkan dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamat lecture. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya.